Sistem kewangan Islam dapat menjamin kehidupan yang sempurna dengan pengharaman riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama bernama Muhammad Hazim bin Mat Zakwan. Yang kedua pula bernama Syed Umar bin Syed Ahmad Al-Junaid. Dan yang terakhir Muhammad Farid Rushaidi bin Lud. Isi kandungan bagi tajuk kami bermula dengan pengenalan, di mana kami akan menyebutkan apakah itu sistem kewangan. Keduanya, kami akan menghuraikan mengenai sistem kewangan Islam. Dan yang ketiga, kami akan menunjukkan apa beza sistem kewangan Islam dan sistem kewangan konvensional. Dan kepada isi kami, iaitu pengharaman riba dalam sistem kewangan Islam. Kami akan menunjukkan kepada dalil pengharaman riba dan contoh-contoh dalam sistem kewangan Islam yang bebas daripada unsur-unsur riba. Dan kami akan menunjukkan kesan apabila tiada riba dalam sistem kewangan. Dan pada penghujung pembentangan kami akan buat sedikit kesimpulan, insyaAllah. Pengenalan bagi tajuk kami adalah bermula dengan apakah itu definisi sistem kewangan dan juga definisi sistem kewangan dan konsepnya sendiri, dan apakah beza sistem kewangan Islam dan sistem kewangan konvensional. Yang pertama, apakah itu sistem kewangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, insya-Allah saya teruskan kepada maksud sistem kewangan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sistem kewangan? Sistem kewangan ini ia adalah merupakan satu institusi ataupun satu sistem yang mana merangkumi segala aktiviti keluar masuk wang yang melibatkan beberapa jenis kegunaannya. Iaitu contoh seperti membuat pinjaman, membuat pelaburan, simpanan dan sebagainya. Namun dalam sistem kewangan ini ia memiliki dua jenis, iaitu sistem kewangan konvensional serta sistem kewangan Islam. Okay, dalam sistem kewangan konvensional ini segala ketetapan ataupun syarat yang diguna pakai keseluruhannya hanyalah berpandukan kepada kefahaman akal manusia itu sendiri. Jadinya bila ia berpandukan kepada akal manusia itu sendiri, mereka ni bebas dalam mewujudkan pelbagai cara ataupun teknik sekalipun atas kehendak dan mengikut cita rasa mereka sendiri. Contoh amalan-amalan yang diterapkan, yang diwujudkan di dalam sistem kewangan konvensional ini, contohnya ia memiliki unsur riba, gharar, maisir, zulm dan sebagainya. Namun matlamat utama sebenarnya adalah untuk memaksimumkan keuntungan seseorang serta memenuhi kehendak mereka dan mencari habuan dunia yang sementara. Namun sistem kewangan ini juga ianya tidak berpayungkan pada kacamata Allah. Malah ia akan mengundangkan seseorang untuk memperolehi kecelakaan daripada Allah. Mereka juga bukanlah melaksanakan sistem ini bagi memberikan kemudahan kepada masyarakat, akan tetapi ia lebih banyak memberikan bebanan kepada masyarakat. Kenapa? Kerana sistem ini juga ia akan meletakkan sesuatu charge ataupun faedah ataupun bunga kepada seseorang sekiranya seseorang itu ingin membuatkan suatu kontrak, satu transaksi.
Yang kedua, sistem kewangan Islam. Okey, baiklah kita teruskan kepada maksud sistem kewangan Islam. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sistem kewangan Islam? Sistem kewangan Islam ini adalah merupakan satu sistem yang mana ia hanyalah berteraskan daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya, yakni Rasulullah. Yang ini dengan berteraskan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis, hadis-hadis Rasulullah SAW. Manakala dari sudut persyariatannya, ia memang 100%, memang 100% adalah berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja, dan bukanlah berdasarkan ciptaan akal manusia itu sendiri. Selain itu, tujuan utama bagi sistem kewangan Islam ini adalah untuk mementingkan kemaslahatan ataupun kebaikan masyarakat berbanding daripada keuntungan. Sistem ini juga ia bebas daripada unsur-unsur yang telah diharamkan, seperti unsur riba, maisir, gharar dan sebagainya. Namun ada juga setengah masyarakat yang mana ia mengatakan bahawa unsur riba ni dia bukanlah satu bebanan kepada masyarakat. Dia kata, setengah orang kata riba ni adalah satu proses untuk mendapatkan keuntungan saja. Dan dengan percakapan, dengan ayat yang dikeluarkan oleh setengah masyarakat ini, ia bermakna ia telah melanggar ayat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah kata, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah mengharamkan riba. Dan kita juga boleh menganalogikan riba ini dengan meminum arak, dengan minuman arak. Yang mana kalau kita ambil sedikit arak pun akan dikategorikan sebagai haram. Dan ianya juga berlandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana beliau bersabda, apa yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikitnya pun haram. Riwayat Ibnu Majah. Okay, selanjutnya dalam sistem kewangan Islam ini, ia mementingkan lebih bersifat keadilan dalam setiap pemberian ataupun pengagihan. Dan dalam sistem ini, ia berkongsi dari sudut keuntungan dan berkongsi dari sudut risiko dalam urusan bermuamalah. Contoh-contoh kontrak yang terdapat dalam sistem kewangan Islam ini seperti sewa beli, ijarah, perkongsian, musyarakah, muawadah dan sebagainya. Yang ketiga, apakah perbezaan sistem kewangan Islam dan sistem kewangan konvensional? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perbezaan sistem kewangan Islam dan juga sistem kewangan konvensional. Jadi, perbezaan yang pertama adalah sistem kewangan Islam ini, ia dibangunkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengelakkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh syarak untuk dilakukan dalam sistem tersebut. Manakala sistem kewangan konvensional ini, ia dibangunkan berdasarkan mekanisme kadar faedah, iaitu menggunakan riba. Perbezaan yang kedua pula adalah sistem kewangan Islam ini adalah bebas daripada unsur-unsur riba. Manakala sistem konvensional ia berunsurkan riba, iaitu dalam mendapatkan keuntungan yang maksimum, ia menggunakan sistem riba.
perbezaan yang ketiga bagi sistem kewangan dan sistem kewangan Islam dan sistem kewangan konvensional ialah sistem kewangan Islam merupakan sistem yang bebas daripada unsur gharak, manakala sistem kewangan konvensional tidak semestinya bebas daripada unsur-unsur gharak. Kemudian perbezaan yang keempat pula adalah sistem kewangan Islam adalah sistem yang bebas daripada unsur-unsur maisir, manakala sistem kewangan konvensional tidak semestinya bebas daripada unsur-unsur maisir. Dan perbezaan yang terakhir adalah sistem kewangan Islam ini ia menekankan prinsip keadilan, manakala konvensional pula tidak menekankan prinsip keadilan, malah tidak mengendahkan kelakuan zalim terhadap pengguna yang terlibat dalam instrumen sistem kewangan konvensional itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Syahid Gendut akan memulakan untuk subtopik objektif sistem kewangan Islam. Baiklah, pada slide seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenainya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan terus masuk kepada objektif sistem kewangan Islam. Sistem kewangan Islam ini merupakan sistem kewangan yang berpaksikan kepada makosid syariah sebagai objektifnya. Makosid syariah ini dapat memberi jalan untuk memenuhi hak dan tanggungjawab pihak yang terlibat dalam suatu kontrak. Ia juga dapat menghapuskan segala jenis wilayah kewangan, khususnya riba, dalam segala bentuk urusan perniagaan. Kemudian, makosid syariah ini terbahagi pula kepada 3 kategori, iaitu yang pertama, daruriyah, hajiyah, dan juga tahsiniyah. Yang pertama adalah daruriyah. Untuk kategori pertama ini, daruriyah bermaksud keutamaan. Keutamaan yang dimaksudkan dalam Islam adalah untuk menjaga 5 nilai keutamaan dalam kehidupan individu, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan juga harta. Dari segi kewangan Islam pula, antara objektifnya adalah dalam memastikan penjanaan pendapatan seseorang individu itu dapat menjaga kelangsungan kehidupannya dan melindungi harta dan hak seseorang dalam sebuah perniagaan. Untuk kategori yang kedua pula, iaitu hajiyah. Hajiyah ini bermaksud kelebihan untuk membuang sebarang kesusahan selagi kesusahan yang dimaksudkan itu tidak mengancam kelangsungan aturan norma-norma kehidupan. Hajiyah juga dikenali sebagai rukhsah dan ianya digunakan pakai selepas mengambil kira daruriyah. Dari segi kawan Islam, Islam menggunakan kontrak seperti sewa dan juga upah yang kelebihannya dikenali sebagai hajiyah. Ini karena kontrak tersebut bukanlah suatu keperluan untuk memastikan kelangsungan hidup, tapi ianya untuk mengelakkan sebarang kesusahan ataupun mudarat daripada ianya berlaku. Untuk kategori maksud syariah yang ketiga, baiklah, untuk kategori maksud syariah yang ketiga, iaitu tahsiniyah. Tahsiniyah di sini bermaksud menyempurnakan adat dan juga tingkah laku manusia di semua peringkat. Secara khususnya, tahsiniyah ini bermaksud mencantikkan ataupun mengindahkan. Tujuannya adalah seperti yang saya sebut tadi, iaitu untuk menyempurnakan adat dan tingkah laku manusia di semua peringkat. Kedudukan tahsiniyah dalam menentukan suatu hukum adalah diambil kira selepas daruriyah dan juga hajiyah. Dalam aspek muamalat, syariah menggalakkan pengurusannya dibuat secara amanah, baik serta sopan. Akan tetapi, tiada hukuman ataupun denda kepada mereka yang tidak mengamalkan sikap-sikap tersebut dalam setiap urusan muamalat mereka. Kita bergerak kepada isi tajuk kami, iaitu pengharaman riba dalam sistem kewangan Islam. Pertamanya, kami akan menghuraikan dalil pengharaman riba,
Yang keduanya, kami akan menunjukkan contoh-contoh dalam sistem kewangan Islam yang bebas daripada unsur-unsur riba. Yang terakhir sekali, kami akan menunjukkan kesan apabila tiada riba dalam sistem kewangan. Yang pertama, dalil pengharaman riba. Jadi bagi dalil pengharaman riba, ia berlaku dalam empat peringkat. Seperti mana dalil pengharaman bagi arak itu sendiri. Yang mana ia berlaku secara beransur-ansur. Di mana peringkat pertama telah turunnya surah Ar-Rum ayat 30 dan peringkat kedua turunnya surah An-Nisa ayat 161 dan peringkat ketiga turunnya surah Ali Imran ayat 130 hingga 131 dan peringkat yang terakhir adalah turunnya surah Al-Baqarah daripada ayat 275 hingga 281. Bagi peringkat pertama bagi dalil pengharaman riba daripada dalil Al-Quran sendiri, daripada surah Ar-Rum ayat 39, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Dan maksudnya, dan sesuatu pemberian riba yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-sekali akan kembang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Jadi pada peringkat pertama ini telah disentuh dalam ayat ini, di mana riba itu adalah sesuatu yang tidak dipandang ataupun tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pemberian sedekah ataupun zakat itu lebih baik di sisi Allah, yang mana pahalanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara berganda-ganda. Jadi bagi peringkat kedua dalil pengharaman riba daripada dalil Al-Quran, iaitu surah An-Nisa ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu 'anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima. Maksudnya, dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya, dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah. Dan ingatlah, kami telah menyediakan bagi orang yang kafir di antara mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi ayat pada peringkat kedua ini ia menyentuh mengenai kaum-kaum yang lepas, iaitu kaum Yahudi, di mana mereka sering melakukan amalan riba walaupun telah pun diharamkan dalam kitab mereka sendiri. Dan ayat ini adalah pengajaran bagi kaum mukmin untuk berjaga-jaga ketika berada di Madinah untuk melakukan jual beli, urusan jual beli bersama kaum Yahudi. Ini adalah peringkat kedua. Bagi peringkat ketiga dalam dalil pengharaman riba daripada dalil Al-Quran, daripada surah Ali Imran ayat 130 hingga 131, di mana ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
Di mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan perihalalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Allah. Ayat ini adalah dalil pertama secara nas yang menunjukkan yang mana Allah mengatakan kepada kaum muslimin uh, yang mana riba ini adalah haram. Jadi kita bergerak kepada peringkat keempat. Peringkat keempat bagi dalil pengharaman riba daripada dalil Al-Quran, ia datang daripada surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 281. Saya ambil ayat yang pendek saja, yang mana secara umum mengetahui ayat ini adalah ayat yang mengharamkan riba itu sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. Maksudnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di mana ayat 275 hingga ayat 281, yang mana kesemuanya ayat adalah 7 ayat. Ayat-ayat ini adalah Allah telah memberi penerangan secara umum mengenai riba, yang di mana Allah mengancam kepada mereka yang Allah mengancam pengamal-pengamal riba ini dengan azab sesaan api neraka di akhirat kelak. Dan juga Allah menyuruh mereka pengamal riba untuk meninggalkan amalan riba mereka dan hanya mengambil modal pokok sahaja yang pada amalan-amalan yang mereka telah pun buat sebelum ini. Dan pada hujung ayatnya Allah telah mengisytiharkan peperangan terhadap mereka yang sanggup yang terus melanggar pengharaman riba ini. Jadi nampak betapa kerasnya amaran Allah terhadap mereka yang melawan arahan Allah dalam terus melakukan amalan haram riba ini. Seterusnya, para ulama telah pun menentukan keempat-empat peringkat tersebut hanya menyebut mengenai riba hutang sahaja. Jadi riba jual beli ni mana dalil pengharamannya? Kita akan bergerak kepada dalil as-sunnah pula. Bagi dalil as-sunnah dalam pengharaman riba, ia terbahagi kepada 3 kategori, iaitu yang pertama adalah hadis yang mengharamkan riba dalam bentuk umum, iaitu amalan riba ni tergolong dalam amalan dosa-dosa besar. Yang keduanya adalah hadis-hadis yang khusus kepada penegahan riba hutang. Yang ketiganya adalah hadis-hadis yang menegah amalan riba jual beli ataupun digelar sebagai riba tersembunyi. Jadi di antara semua keseluruhan hadis yang berkaitan dengan riba, ulama telah kata bahawa hadis mengenai riba jual beli lebih banyak berbanding riba hutang. Jadi kita boleh lihat daripada keempat-empat peringkat dalil Al-Quran tadi, keempat-empat tu menyebut menyentuh berkaitan dengan riba hutang sahaja. Jadi riba jual beli pula disebut di dalam hadis, yang mana ia ditekankan sungguh di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia digelar sebagai riba tersembunyi disebabkan itu. Salah satu contoh daripada hadis yang berkenaan dengan pengharaman riba jual beli daripada Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, serupa dengan serupa, sama dengan sama, unjuk berunjuk, kontan ataupun tunai. Sekiranya berbeza jenis barangan itu, maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu dengan syarat urus niaga tersebut unjuk berunjuk. Jadi hadis ni menjelaskan lagi bagaimana
riba jual beli ini adalah apabila ia tidak serupa antara dua pertukaran barang. Jadi ini adalah contoh hadis yang menunjukkan haramnya riba jual beli. Yang kedua, contoh-contoh dalam sistem kewangan Islam yang bebas riba. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan pergi kepada contoh-contoh instrumen sistem kewangan Islam yang bebas dari riba. Yang pertama adalah al-wadi'ah, yang kedua al-mudharabah, yang ketiga qardul hasan, yang keempat musyarakah, dan yang kelima adalah murabahah. Penerangan selanjutnya akan saya berikan dalam slide yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan terus masuk kepada contoh-contoh instrumen kewangan Islam yang menjadi alternatif pada riba. Yang pertama adalah al-wadi'ah ataupun simpanan, yang pada umumnya bermaksud kontrak antara tuan punya barang ataupun tuan punya wang dengan pihak yang ditugaskan untuk menyimpan ataupun menjaga barangan ataupun wang tersebut. Contohnya seperti pihak bank. Untuk pengertian secara khusus bagi al-wadi'ah ini berasal daripada perkataan Arab yang merujuk kepada perbuatan meletakkan sesuatu barang kepada seseorang yang bukan pemiliknya. Istilah ini juga digunakan untuk barang yang telah ditinggalkan. Wadi'ah adalah kata terbitan daripada al-wadi', bermaksud peninggalan. Ianya merangkumi dua produk, iaitu akaun simpanan dan juga akaun semasa. Selain itu, al-wadi'ah ini bertujuan untuk memelihara barang ataupun wang tersebut daripada sebarang kemungkinan ianya untuk rosak dan hilang ataupun sebagainya. Pihak bank akan menerima simpanan dan juga akan memberikan jaminan untuk memulangkan kesemua ataupun sebahagian daripada simpanan tersebut pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki oleh tuan punya barang ataupun tuan punya wang. Penyimpan perlu mengganti segala kerosakan ataupun kehilangan pada barang ataupun wang yang disimpan tersebut sekiranya berlaku sebegitu. Seterusnya kita akan pergi kepada instrumen kewangan Islam yang kedua, iaitu al-mudharabah, yang bermaksud perkongsian untung. Secara umumnya ianya boleh kita kenali sebagai kongsian yang berlaku apabila pemilik menyerahkan hartanya kepada seseorang untuk diusaha dan diniagakan. Kemudian keuntungan tersebut akan dikongsi secara bersama. Dalam arti kata lain, ataupun boleh juga disebutkan sebagai istilah lain, al-mudharabah ini juga disebut sebagai qirat. Qirat ini dalam bahasa Arab merupakan kata terbitan daripada perkataan qard yang bermaksud potong. Kontrak ini dinamakan sedemikian kerana pemilik memotong sebahagian hartanya untuk diberikan kepada pengusaha yang mengusahakan perniagaannya. Pemilik juga turut memotong sebahagian keuntungan untuk diberikan kepada pengusaha. Amalan ini juga dikenali sebagai muqaradah, yang bermaksud sama rata kerana masing-masing sama-sama berkongsi keuntungan. Manakala untuk secara khusus fokuskan kepada mudharabah. Mudharabah ini dalam bahasa Arab dipetik daripada kata-kata dhab fi al-arab yang bermaksud bermusafi. Amalan ini dinamakan sedemikian kerana kebiasaannya perniagaan akan membabitkan aktiviti seperti yang melibatkan berjalan jauh, seperti memperolehi barangan, memasarkan dan juga mengaut keuntungan serta sebagainya. Menurut istilah ulama fiqh, perkongsian ini berlaku apabila pemilik menyerahkan hartanya kepada seseorang untuk diusaha dan diniagakan. Keuntungan pula akan dikongsi secara bersama. Atas dasar ini,
Amalan ini dinamakan juga sebagai syarikat kerana mereka berkongsi keuntungan. Baiklah, dalam al-mudharabah ini juga ada istilah-istilah bagi pihak yang terlibat dalamnya. Antaranya seperti institusi kewangan ataupun pengusaha yang juga boleh disebut sebagai mudharib. Pelanggan ataupun penyumbang modal juga boleh disebut sebagai sahibul mal. Modal yakni mal ataupun harta akan diusahakan oleh pengusaha. Hasil yang diperoleh daripada perniagaan yang berdasarkan prinsip ini disebut sebagai keuntungan. Ianya akan dibahagi secara sama rata mengikut jumlah ataupun nisbah yang telah disepakati ataupun dipersetujui sebelumnya oleh kedua-dua pengusaha dan penyumbang modal. Jika berlaku sebarang kerugian, penyumbang modal akan menanggungnya. Seterusnya, untuk instrumen kewangan Islam yang ketiga adalah disebut sebagai musyarakah, yang bermaksud usaha sama. Ianya digunakan pakai bagi perniagaan yang berbentuk kongsian ataupun perniagaan secara usaha sama untuk sesuatu perusahaan perniagaan. Untuk definisi musyarakah ini ataupun maksud musyarakah ini secara khusus, menurut bahasa musyarakah ataupun juga dikenali sebagai syarikat ini bermaksud perkongsian melalui kontrak ataupun tanpa kontrak. Ia juga turut disebut sebagai syarikah dan juga syarkah. Manakala menurut istilah fikah, syarikat ialah hak dua orang ataupun lebih terhadap sesuatu tanpa penagihan yang khusus. Contohnya, dua orang ataupun lebih berkongsi memiliki sebidang tanah tanpa ditentukan sempadan masing-masing. Pengertian ini dianggap umum kerana ianya merangkumi semua perkongsian melalui kontrak dan juga tanpa kontrak. Kemudian, keuntungan yang diperoleh akan dikongsi secara bersama berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui. Kerugian akan ditanggung oleh pihak yang terlibat mengikut nisbah ataupun radusan saham atau ekuiti yang dimiliki. Pemilik saham juga boleh menjalankan kerja dalam syarikat itu dengan diberi imbuhan tertentu dan juga keuntungannya. Dalam sistem perbankan, bank berperanan sebagai rakan kongsi kepada pelanggannya dengan memberi pembiayaan atas konsep musyarakah tanpa mengenakan sebarang faedah. Dalam dunia perniagaan, musyarakah ini boleh diartikan sebagai kontrak perkongsian antara dua pihak ataupun lebih yang sama-sama berkongsi usaha melalui harta, iaitu modal pokok atau keusahawanan atau reputasi, yang ini boleh kita sebut sebagai kemasyhuran. Dengan ini, mereka akan sama-sama berkongsi keuntungan dan kerugian antara mereka mengikut apa yang telah dipersetujui secara bersama. Seterusnya, kita akan pergi kepada instrumen kewangan Islam yang keempat, iaitu murabahah. Murabahah ini juga dikenali sebagai jualan dengan margin keuntungan ataupun cost toko. Ianya merujuk kepada konsep penjualan sesuatu barang pada harga yang termasuk dalam margin keuntungan seperti yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak, yakni penjual dan juga pembeli. Harga belian dan juga jualan, kos-kos lain serta margin keuntungan perlu dinyatakan secara jelas semasa perjanjian dimeterai. Ianya disediakan kepada kontraktor, pekilang dan peniaga yang memerlukan pembelian stok dan inventori alat-alat ganti atau barangan separuh siap dan bahan mentah. Antara syarat-syarat khusus murabahah adalah seperti penjual perlu menyatakan kos yang sebenar bagi barang yang hendak dijual itu kepada pembelinya. Kemudian, penjual dan pembeli hendaklah bersetuju di atas kadar keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan kepada kos sebenar barangan tersebut
yang menjadi harga kepada barangan itu. Yang ketiga, jika berlaku sebarang perkara yang tidak jelas dalam menerangkan kos sebenar barangan tersebut, pihak pembeli berhak untuk membatalkan akad yang telah dijalankan dan seterusnya terbatallah kontrak murabahah itu. Seterusnya kita akan pergi kepada instrumen kewangan Islam yang terakhir untuk subtopik ini, yaitu Qardul Hasan, yang bermaksud pinjaman ihsan ataupun pinjaman tanpa faedah yang diberi untuk tujuan kebaikan, ihsan dan juga kebajikan. Untuk pengertiannya secara khusus, Al-Qard ini berasal dari perkataan Arab yang bermaksud potong. Kata nama perkataan ini pula membawa maksud satu barangan yang diberikan kepada seseorang sebagai hutang. Perkataan ini digunakan dalam bahasa Arab kerana ia, yakni hutang, akan memotong hak pemilik terhadap barangan tersebut. Manakala menurut istilah pula, hutang ialah memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut mengulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan. Dalam bahasa Arab, proses ini dinamakan qard kerana proses ini menyebabkan tuan punya barangan memotong sebahagian hak miliknya untuk diberikan kepada penghutang. Ini sesuai dengan makna qard dari segi bahasa, yakni potong itu tadi. Untuk Qardul Hasan ini, peminjam hanya perlu membayar balik jumlah pinjaman pokok, tetapi atas budi bisyaranya, yakni peminjam, dia boleh memberi hadiah, yakni hibah, iaitu membayar lebih daripada jumlah asal yang dipinjam kepada pemberi pinjaman sebagai tanda terima kasih ataupun tanda penghargaan atas kesudian pemberi pinjaman itu memberi pinjam kepadanya. Instrumen ini lebih berdasarkan nilai kebajikan dan tidak mendatangkan keuntungan kepada institusi yang melaksanakannya seperti bank ataupun syarikat kewangan. Oleh sebab itu, Qardul Hasan ini tidak diberi secara terbuka kepada individu, tetapi sebaiknya ianya diberikan kepada badan-badan tertentu sahaja. Yang ketiga, kesan apabila tiada riba dalam sistem kewangan. Okay, baiklah, kita teruskan kepada kesan-kesan akan ketiadaan riba dalam sistem kewangan. Okay, terdapat 3 sudut akan kesan ketiadaan riba ni, iaitu dari sudut akal manusia, dari sudut sosial dan akhlak seseorang, dan juga dari sudut ekonomi. Okay, kita masuk yang pertama dari sudut akal manusia. Kesan yang tercetus daripada ketiadaan riba ini adalah akan menjadikan manusia itu jauh daripada sifat angkuh, tamak, bakhil dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa sifat-sifat ini hanyalah disebabkan oleh hawa nafsu seseorang dan hasutan daripada syaitan. Dan sehubungan dengan itu, terdapat juga dalil yang menjelaskan akan kerosakan diri seseorang sekiranya ia memiliki sifat tamak itu. Yang mana hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahawa daripada Ka'ab ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu lebih berbahaya daripada tamaknya seseorang pada harta dan kedudukan dalam membahayakan agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okay, berdasarkan daripada maksud hadis ini, dapat difahami bahawa orang yang tamak ini akan tercetus sesuatu keburukan yang terdapat pada dirinya, dan ia akan dapat merosakkan dirinya seperti mana rosaknya seekor kambing yang dikejar oleh 2 serigala yang kelaparan.
Tambahan itu juga, sekiranya seseorang yang tamak itu dia memperolehi hasil daripada jalan yang salah, contohnya menggunakan jalan riba, jalan yang diharamkan itu, maka dengan itu apabila ia menggunakan harta tersebut untuk keperluan dirinya atau anak-anaknya, maka darah daging yang timbul ataupun yang tumbuh bersumberkan daripada hasil yang haram itu, maka daging yang tumbuh itu juga akan turut menjadi haram. Dan Allah juga telah menegaskan supaya tidak mengambil sebarang jalan yang diharamkan dalam memperolehi satu keperluan hidup. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan ataupun mengambil harta orang lain antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Hal ini kerana makanan yang kita makan itu ia akan dapat mempengaruhi sikap ataupun peribadi seseorang, baik yang Muslim ataupun Muslim. Sekiranya makanan yang dimakan itu sentiasa bersumberkan daripada yang halal saja, maka berkemungkinan besar dirinya akan terus menjadi baik. Manakala jika sumber makanan itu diperolehi dari sumber yang haram, maka padahlah ke atasnya. Seterusnya dari sudut sosial pula. Dari sudut sosial, kesannya adalah supaya Allah menyarankan manusia agar terus berusaha dalam mencari keuntungan dengan cara bekerja, bukannya memperolehi keuntungan secara senang lenang. Goyang kaki je dapat duit, bukan macam tu. Allah nak suruh kita bekerja bagi mendapatkan keperluan hidup. Selain itu juga kesan ketiadaan riba ini dapat membantu komuniti ataupun masyarakat yang miskin ataupun yang kaya, dan tidak berlakunya penindasan, serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim, dapat berkasih sayang, tolong menolong sesama mereka. Dan Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksud daripada ayat ini, Allah kata, dan tolong-menolonglah kamu dalam membuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat akan siksaan azabnya. Selain itu juga, antara hikmah yang diperolehi daripada pengharaman riba ini juga adalah dapat mendidik dan memperbaiki kehidupan manusia agar lebih menjadi seseorang yang berakhlak mulia, dengan membantu manusia, tolong-menolong serta berusaha dalam membasmikan kemiskinan yang terdapat pada sebahagian pihak yang memerlukan keperluan hidup, serta dapat menjadikan masyarakat ini hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Akhir sekali, kesan ketiadaan riba dari sudut ekonomi pula, antara kesannya, ia dapat meningkatkan jumlah pekerjaan dalam sesebuah negara serta dapat mengurangkan kadar pengangguran. Tambahan itu juga,
Ianya akan dapat meningkatkan daya penarikan pelaburan serta dapat mewujudkan perkembangan sumber ekonomi negara dan dapat mengelakkan berlakunya kadar tingkat harga umum dalam sesebuah pasaran ataupun dipanggil sebagai inflasi, kadar tingkat harga umum. Justru dengan ketiadaan riba ini juga tidak sama sekali akan menyukarkan kepada pihak peminjam dan tidak menjadi bebanan kepada mereka untuk memohon sesuatu pinjaman. Baiklah, Alhamdulillah sekarang sudah sampai kepada kesimpulan untuk pembentangan kami bagi tajuk sistem kewangan Islam dapat menjamin kehidupan sempurna dengan pemahaman riba. Jika dilihat daripada awal lagi, iaitu daripada penerangan Hazim tentang sistem kewangan, lepas itu sistem kewangan Islam, kemudian beza sistem kewangan Islam ini dengan sistem konvensional dan sebagainya. Kita boleh tahu dan nilai kelebihan kemudian kebaikan sistem kewangan Islam ini berbanding sistem konvensional, yang di mana sistem kewangan Islam ini sah-sah tidak terikat ataupun tidak terlibat dengan riba, manakala sistem konvensional pula memang ada riba di dalamnya, kerana sistem kewangan konvensional bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian kita juga dapat mengetahui apa itu riba, kemudian contoh-contoh sistem ataupun instrumen kewangan Islam yang boleh kita guna pakai ataupun yang boleh kita dapatkan khidmatnya untuk mengelakkan diri kita daripada memilih ataupun menggunakan sistem kewangan ataupun sistem perbankan yang boleh menjerumuskan kita kepada riba. Sebab itulah kami bagi contoh-contoh instrumen kewangan yang boleh menjadi alternatif untuk kita mengelakkan daripada kita terjerumus ke dalam riba. Sebab itu pula ada Hazim terangkan kesan apabila tiada riba dalam sistem kewangan dan sebagainya. Begitu di sini kita dapat melihat betapa sempurnanya hidup ini di samping dengan adanya sistem kewangan Islam. Apabila pemahaman riba ini terus kita hayati dan terus kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan kita. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, rasanya itu saja daripada keperluan kami. Saya Muhammad Farid Syedi bin Dud, mewakili rakan saya iaitu Muhammad Hazim bin Mazakwan, Sayyid Umar bin Syed Ahmad Al-Junid. Ingin minta maaf jika ada salah silap dalam maklumat yang kami sampaikan ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah dan juga rakan-rakan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.